Sudah pastinya ramai di antara kita yang menghafal nama-nama malaikat dan tugasan mereka. Seperti yang kita tahu, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. 9 lagi malaikat yang wajib diketahui adalah Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rakib, dan Atid. Saiz malaikat Jibril adalah yang tersangat besar. Kali pertama Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril adalah ketika Jibril menurunkan wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di Bukit Jabal Al-Nur. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat ke atas, baginda berkata bahawa Jibril sedang duduk di atas kursinya. Dan melihat baginda menoleh ke kiri, baginda dapat melihat Jibril. Dan apabila menoleh ke kanan pula, baginda masih dapat melihat Jibril. Ini menggambarkan betapa besarnya malaikat Jibril yang memenuhi pandangan di seluruh langit bumi. Persoalannya, adakah ketika ini Jibril membuka sayapnya? Menurut para ulama, Jibril membuka sayapnya pada ketika itu. Sepakat para ulama adalah Jibril mempunyai 600 sayap, 300 bahagian kiri dan 300 lagi di bahagian kanan. Dan pada ketika Nabi Muhammad SAW melihat Jibril menutupi seluruh langit bumi, Jibril hanya membuka satu sayap kanan dan satu sayap kiri sahaja. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW dapat melihat malaikat Jibril untuk kali kedua. Dan kali ini baginda dapat melihat diri Jibril yang sebenar-benarnya. Kali ini ia berlaku di Sidratul Muntaha, adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah dan sebuah batas di mana makhluk tidak dapat sampai. Ia merupakan tujuan akhir dari perjalanan Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW. Baginda dapat melihat rupa sebenar Jibril di sini adalah kerana ia tersangat luas. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pun menunjukkan dirinya yang sebenar, beserta dengan sayapnya yang sangat banyak. Ketika melihat malaikat Jibril membuka ke semua 600 sayapnya, Rasulullah SAW lantas berkata, "Ma'azama khalquka ya Jibril," yang bermaksud, "Aku kagum dengan ciptaanmu, wahai Jibril." Mendengar kata-kata baginda, Jibril menjawab, "La taqulu haza Muhammad," bermaksud, "Jangan berkata begitu, wahai Muhammad." Rasulullah SAW kemudian bertanya mengapa, dan Jibril menjawab, "Ada makhluk yang lebih hebat daripada aku." Dan apa yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril yang lebih hebat daripada dirinya adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Lantas Jibril menceritakan bahawa Israfil adalah sama sepertinya, memiliki sayap tetapi lebih banyak, yaitu 600 sayap kanan dan 600 sayap kiri. Jibril berkata bahawa jika dia membuka satu sayap kanan dan satu sayap kiri, mampu menutupi alam semesta. Namun, jika membuka ke semua 600 sayapnya, Jibril masih boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Mendengar keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah SAW pun berkata, "Aku kagum dengan ciptaan malaikat Israfil." Dan sekali lagi malaikat Jibril berkata, "Jangan berkata macam tu, kerana ada yang lebih hebat daripada malaikat Israfil." Siapa yang lebih dahsyat daripada kedua-dua malaikat hebat Allah Subhanahu wa taala ini? Hal ini diterangkan dalam ayat Al-Haqqah ayat 17. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya, dan arasi Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawalmu. Nama malaikat-malaikat ini adalah malaikat Hamalat Al-Arsi, yang mana ditugaskan untuk memikul arasi. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Jadi betapa hebatnya malaikat Hamalat Al-Arsi ini. Lantas Jibril berkata,
Jika aku membuka ke semua sayapku, 600 sayapku, aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap Israfil. Dan Israfil pula jika membuka ke semua 1000 sayapnya, dia masih boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat hamalat Al-Arsi. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikatnya, Allah yang memikul arsy. Sungguh jarak antara telinga dan bahunya adalah sepanjang perjalanan 700 tahun. Dan dikatakan pula dalam hadis bahawa malaikat hamalat al-arsy ini memiliki 1200 sayap kanan dan 1200 sayap kiri, di mana satu sayapnya setara dengan 1200 sayap malaikat Israfil. Terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahawa hamalat al-arsy adalah malaikat yang tertinggi dan terhebat kerana apa yang dipukul mereka di atas kepala adalah arasy, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Disepakati oleh para ulama bahawa makhluk terbesar dan tertinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arasy. Jika arasy ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini perlu dipikul oleh 8 malaikat hamalat al-arsy yang tidak terbayang besarnya, mereka tidak mampu memikirkan akal fikiran cetek kita betapa besarnya arasy Allah. Dan di arasy inilah merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, seperti dalam surah Yunus. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudahnya diizinkannya. Yang bersifat sedemikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya, kita seharusnya sedar bahawa betapa kerdilnya di dunia ini sebagai hamba. Wallahu alam.